yang sangat menakutkan timbul berhampiran dengan pukat tersebut. Cuba engkorang bayangkan kalau engkorang, tapi ni Haji Daud sendiri, dia nampak satu lembaga hitam yang sangat besar memandang ke arah dia dengan mata yang ditebeliakkan berwarna merah. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cenkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada akak dan sentiasa follow akak. Ada yang share dan ada juga yang join untuk live premiere akak. Okey, hari ni kan akak nak share satu lagi cerita yang dikongsi oleh subscriber, dan kali ni kisah dia mengenai Jembalang Laut. Okey, akak pun baru je baca cerita ni, jadi sama-sama kita dengar kisahnya macam mana. Jom layan. Kisahnya berlaku di tahun 1950-an. Kejadian ni berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Haji Daud. Bukan nama sebenar korang. Okey, akak bagi gambaran dulu macam mana kehidupan Haji Daud. Haji Daud ni dia merupakan seorang nelayan yang bekerja. Nama nelayan, bekerja sebagai nelayan lah kan, untuk mencari rezeki. Dia akan turun ke laut. Haji Daud ni dia orang yang sederhana hidupnya. Sebab apa akak cakap sederhana? Sebab dia dah memiliki satu sampan kecil, tapi akak panggil bot kecil lah ya, sebab di bot kecil tu dia ada satu enjin. Maksudnya kalau orang yang ada bot kecil yang ada enjin pada zaman tu dah kira senang punya, sederhana punya, maknanya taklah susah sangat. Tapi dalam dia keadaan macam tu, dia ni seorang yang sangat pemurah. Sifat peribadi dia yang sangat dipuji oleh masyarakat dekat situ. Dia ni suka bersedekah. Dia suka, orang kata, berikan dia punya hasil pendapatan dia tu, dia tak makan seorang. Maknanya dia akan agihkan kepada orang susah, kepada surau. Dia suka sangat membantu orang. Jadi tak mustahil lah orang macam ni akan memiliki rezeki yang mencurah-curah. Dan itulah Haji Daud. Setiap kali dia pergi ke laut, dia mesti bawa balik hasil tangkapan yang banyak. Dengan sifat dia tu kan, kira macam Alhamdulillah lah kan. Okey, jadinya Haji Daud ni dia turun ke laut untuk menangkap ikan seorangan. Okey, nak dijadikan cerita, satu malam ni Haji Daud ni dia bersiap-siap tau, nak turun ke laut untuk menangkap ikan macam biasa. Jadi masa dia nak turun tu, hati dia berdebar-debar. Dia rasa macam tak senang hati. Dia rasa macam orang kata rasa macam ada sesuatu yang akan berlaku dekat laut pada malam tersebut. Tapi yelah, disebabkan itu punca pendapatan dia, punca rezeki dia kuatkan semangat. Dimulakan dengan bacaan bismillah dan selawat ke atas Nabi. Dia pun teruskan turun ke laut lebih kurang pukul 12 malam. Jadi bila dia turun ke laut, mulut dia sentiasa kumat kamit, orang kata selawat ke atas Nabi, sentiasa orang kata baca bismillah, berzikir kan. Jadi masa dia nak turun tu, hati dia walaupun dia berzikir pun, hati dia tetap rasa macam berdebar-debar. Tapi dia teruskan juga membelah laut yang sangat kata apa, gelap gelita, yang sangat gelap, bersama dengan pelita minyak tanah. Korang jangan salah sangka pula, bukan pelita minyak tanah yang kecil cenonek tu, tak. Pelita minyak tanah yang ada tangkai tu tau, yang boleh bawa tu tau.
Jadi dia pun turunlah bersama dengan pelita minyak tanah tu kan, tolaklah dia punya bot kecil dia tu. Dia tak ada bawa orang lain, tapi sebelum tu nak bagi tahu bot dia ni kecil-kecil, dia boleh bawa 2-3 orang. Tapi Haji Daud ni itulah dia dengan diri dia suka kalau nak turun, dia turun dengan keberanian dia macam tu. Jadinya nak dijadikan cerita pukul 12 malam yang dia turun tu, dia bawa 4 pukat. 4 pukat yang akan dilabuhkan di tempat berasingan, tapi berdekatan lah untuk menahan ikan tu. Jadinya dia pun menujulah ke tempat sudut-sudut yang dia nak labuhkan ke 4 pukat tu. Lebih kurang anggaran dia dalam pukul 2:30 macam tu, dia mula melabuhkan pukat-pukat tersebut. Jadinya sementara dia nak tunggu pukat-pukat dia tu untuk diangkat, semula lebih kurang pukul 4:30. Jadi dia pun habiskan masa dia macam biasalah, rutin Haji Daud ni. Dia suka berzikir dan dia suka baca Al-Quran dan dia suka orang kata selawat ke atas Nabi, macam tu. Jadinya sambil-sambil tu dia pun makanlah bekalan nasi yang dibekalkan oleh isteri dia untuk malam tu, air panas yang dibekalkan oleh isteri dia untuk perjalanan dia tu. Okey, bila dah selesai lebih kurang pukul 4:30 pagi, rutin dia juga dia akan pergi angkat pukat yang dia turunkan tu. Jadi dia pun menujulah ke pukat yang pertama, kedua dan ketiga. Sibuklah dia masa tu kan untuk mengangkat pukat-pukat tu, sehinggalah bila Haji Daud sampai ke pukat yang keempat korang, Haji Daud tak terdaya nak menarik pukat tu. Pukat tu terlalu berat, sedangkan pukat yang lain-lain pun berat juga, sebab Haji Daud ni dia terkenal dengan murah rezeki, ikan dia sentiasa banyak. Tapi untuk pukat yang keempat ni sangat berat. Dia cuba untuk tarik sekalipun tak berganjak, tak bergerak pun dia punya pukat. Jangan kata pukat tu nak bergerak, dia yang orang kata nak ke pukat tu lagi ada. Jadinya dia merasakan macam debaran yang tak sedap hati tu makin berdebar. Sementara tu hujan turun dengan renyai dan juga buruh yang orang kata mulanya perlahan. Jadinya bila bunyi buruh tu, lagilah dia tak sedap hati. Dia pegang pada dada dia, Astagfirullahalazim, apa ni malam ni nak jadi apa ni kan. Jadinya bila dia macam tu, jadi dia cuba lagi untuk dapatkan pukat tu. Bukan dia nak pastikan apa yang ada pada pukat tu, tapi dia cuba untuk selamat, untuk angkatlah pukat dia kan. Jadi bila dia angkat pukat dia, tak terangkat juga, tak berganjak juga. Jadi dia pun ambil pelita minyak tanah dia tu yang orang kata masih bernyala tu, dia pun suakan, mana dia pun tunjukkan ke arah pukat dia tu lah. Dan dia terkejut tau korang. Dia terkejut bila dia tengok ada satu lembaga yang sangat menakutkan timbul berhampiran dengan pukat tersebut. Cuba engkorang bayangkan kalau engkorang, tapi ni Haji Daud sendiri, dia nampak satu lembaga hitam yang sangat besar memandang ke arah dia dengan mata yang ditebeliakkan berwarna merah dan gigi yang orang kata panjang tajam. Jadinya kalau pencerita ni orang Kedah kan, jadi orang Kedah panggil katanya jembalang laut atau lembaga hantu laut, lebih kurang macam tu lah. Jadi kita pun ikut dia, jadi jembalang laut. Jadi jembalang laut ni dia orang kata bukan je memandang Haji Daud dengan pandangan yang sangat menakutkan, dia juga memekik dengan sangat kuat dan berkata, "Hei manusia, kenapa engkau ganggu tempat aku? Pergi engkau dari tempat aku." Dia memekik seolah-olah macam dia tak suka Haji Daud tu berada di tempat tu. Macam tu. Bila dia memekik, Haji Daud pun dia melepaskan pukat dia. Buat apa lagi nak tunggu pukat tu? Kalau kita tunggu pukat tu lagi, ibaratnya kita mencari nahas tau. Dia lepaskan pukat tu untuk melarikan diri. Dia pun cuba menghidupkan enjin. Hidup enjin. Alhamdulillah. Dia boleh pergi bawa bot tu mara ke depan lah kan, kita menuju ke arah nak melarikan diri lah, senang cakap kan. Jadi jembalang laut tu pun mengejar bot tersebut. Jadinya Haji Daud ni menyangkakan yang jembalang tu takkan kejar bot tu, tapi
Jembalang tu mengejar bot tu daripada belakang. Bila jembalang tu kejar bot tu daripada belakang, Haji Daud bertambah-tambah rasa takut tau. Bukan rasa takut, dia rasa macam serba tak kena lah kalau macam kita dikejar. Sebab pencerita ni kata kalau hantu daratan ni berbanding dengan hantu jembalang laut ni lebih ganas tau. Jadi ni berlakulah kejar-mengejar sampailah bot Haji Daud ni tersangkut pada satu rantai besi. Katanya rantai besi ni buatkan bot dia tu tak boleh nak bergerak. Enjin dia tu pun tak boleh nak dipaksa, tak boleh nak bergerak. Sementara tu jembalang laut tu terus juga menuju ke arah Haji Daud. Haji Daud dah tak boleh nak buat apa. Jembalang laut tu menampar air laut tu sampaikan bot kecil Haji Daud tu bergoyang-goyang tau. Bergoyang-goyang. Dia orang kata kesan daripada tamparan benda Allah tu. Senang cakap benda Allah lah kan. Jadinya Haji Daud ni semakin cemas. Dia semakin cemas. Dia cuba juga untuk melarikan diri, tak lepas. Lepas tu dia nampak tangan jembalang laut tu memegang dia punya bot tau, memegang bahagian tepi bot tu kan. Jadi dia memegang bahagian tepi bot. Jadi dia pun rasa tak tahu dah nak buat apa ni, tak tahu nak buat apa. Dia ternampak tau satu parang yang kecil, kira macam parang yang memang dibawa setiap kali pergi ke laut tu. Dia ambil parang tu, dia tetak pada bahagian tangan jembalang laut tu, menyebabkan jembalang laut tu bertempik lagi kuat, marah yang lagi kuat, dan jembalang laut tu jatuh macam tu. Bila dia jatuh, jadi Haji Daud ni sangkakan yang jembalang laut tu dah pergilah kan, sebab dia nampak tangan jembalang laut tu putus. Tapi tak, jembalang laut tu jadi bertambah marah. Bila bertambah marah orang, jembalang laut tu pun pergi ke bot lagi sekali. Dia pun pelempangkan Haji Daud. Bila Haji Daud kena lempang korang, Haji Daud pun tercampak keluar sampan. Masa dia tercampak keluar sampan tu, buruh kilat berbunyi dengan sangat kuat, dan juga disertai dengan hujan yang semakin mencurah-curah, semakin lebat. Jadinya Haji Daud ni dia cuba untuk mencapai kepada bot dia semula kan. Dia cuba berlawan. Masa tu lah Haji Daud melaungkan azan. Dia melaungkan azan. Jembalang laut tu macam menyepi sekejap. Dia macam menyepi sekejap. Lepas tu bila Haji Daud naik balik semula atas sampan tu, dia cuba untuk naik atas sampan tu kan. Mana dia tak naik lagi, dia cuba untuk naik atas sampan dia balik. Jembalang tu muncul dari belakang. Masa tu dia dah stop azan kan. Dia muncul dari belakang korang. Dia cekik Haji Daud dengan sekuatnya sampai Haji Daud pun menggelupur untuk menahan cekik tu, sementara tangan Haji Daud tu memegang sampan. Sampan pun bergoyang. Maklumlah korang, sampan kecil, kalau sampan besar tak ada goyang macam tu. Jadi sampan tu pun bergoyang. Sekali lagi Haji Daud pun membaca surah-surah dari Al-Quran, menyebut Allahu Akbar dan azan sekaligus tanpa henti. Dan jembalang laut tu pun melepaskan tangan yang mencekik dia. Korang bayangkan, tadi kan Haji Daud dah potong tangan dia, tahu tak? Tapi kan korang, masa dia cekik tu, tangan dia tetap bersatu korang. Benda macam tu memang takkan terputus. Macam tu. Jadinya Haji Daud dah baca tu semua, datang satu kilat tau. Masa tu datang satu kilat yang amat kuat. Dia macam kilat tu dia datang bersama cahaya. Kan kilat dia datang bam dengan cahaya, dengan panahan cahaya kan. Jadi Haji Daud sempat nampak benda Allah tu dia bertanduk tau. Dia bertanduk seperti tanduk kerbau. Kau bayangkanlah tanduk kerbau macam mana, macam tu lebih kurang kan. Lepas tu Haji Daud memandang benda tu makin meninggi. Benda tu makin cuba meninggi, cuba nak terekam Haji Daud. Tapi syukur Alhamdulillah, bantuan dari Allah sampai tepat pada waktu. Ada satu panahan kilat peti yang memanah tepat pada jembalang laut tu. Jadinya bila dah dipanah tu, apa lagi, makin kuat dia bertepik. Benda tu bertepik makin kuat, mengamuk makin kuat.
dan benda tu pun merebahkan diri ke dalam laut tersebut. Bila dia merebahkan diri ke dalam laut tersebut, air berkocak-kocak makin kuat dan hujan pun makin kuat, sehingga kan bot kecil Haji Daud ni sengit tau dimasuki air. Bila dimasuki air, Haji Daud pun cuba usaha untuk keluarkan air seorangan tau, untuk keluarkan air. Haji Daud pun dalam keadaan cemas, dia pun capai balik semua, cari mana parang dia kan. Dia capai balik parang dia dan dia pun ambil, dia orang kata cuba untuk tetap pada rantai besi yang tersangkut pada bot dia tu. Dia berjaya tau putuskan rantai besi tu. Rantai besi tu lebih kurang sebesar jari kelingking dewasa. Jadinya bila dah berjaya tu, apalagi dia start enjin dia pun bergerak untuk balik lah, macam tu, bergerak lah untuk balik semua. Jadi dia pun dah keletihan. Kebetulan masa dia balik kan, kejadian tu lebih kurang dekat-dekat dengan azan subuh. Jadi masa dia balik tu, dia mendengar sayup-sayup bunyi azan subuh dari daratan. Jadinya dia pun orang kata merebahkan letih. Dia penat, kepenatan sebab bergelut dengan jembalan laut tu. Dia pun tertidur dalam tak sedar selepas mendengar bunyi laungan azan subuh tu. Bila dia tertidur, dia sampai ke daratan, dia dihanyutkan oleh sampan tu sampai ke daratan. Lebih kurang dah orang kata matahari dah lip macam tu. Maknanya dah orang kata nak sampai tengah hari lah, matahari dah mencacak kepala kan. Dia terdampar bersama dengan bot kecil dia tu. Jadi bila dia tersedar, sebab tak ada orang pun perasan dia. Masa zaman tu mana korang, rumah pun jarak jauh, pergerakan orang pun bukan macam sekarang. Sekarang ni kalau kata pantai tu bukan penuh nelayan, tapi penuh dengan pengunjung-pengunjung. Ni tak, bila nelayan ni dia seorang lah kat situ, orang tak perasan, memang tak ada lah. Jadi bila dia tersedar, dia ternampak ada satu cahaya yang bersinar. Inilah matahari bila terkena pada sesuatu yang macam besi macam tu kan, bersinar. Jadi benda tu lah yang mengejutkan dia untuk bangkit daripada orang kata pengsan tu lah kan. Jadi bila dia tersedar tu, dia pun mata dia terus memandang kepada cahaya yang bersilau kat arah dia. Alangkah terkejutnya korang bila dia tengok tau, apa yang berada dalam bot kecil dia tu seutas emas. Dan bila dia ingat balik, dia ada menetap untuk memutuskan satu rantai besi, dan rantai besi itu merupakan emas korang. Emas tu dia punya anggaran panjang lebih kurang sejengkal lebih orang dewasa macam tu. Maknanya sejengkal ni kan, tapi lebih sikit macam tu, panjang juga korang. Dengan ketebalan dia lebih kurang jari kelingking orang dewasa. Maksudnya kalau zaman tu, kalau ada emas sebanyak tu dah dikira kaya korang. Maknanya dia dah boleh jual emas tu. Memang bukan dah boleh, tapi Haji Daud memang dah jual emas tu. Dan Haji Daud juga jadikan duit emas tu untuk bantu orang susah. Bukan setakat dia boleh bantu orang susah, dia boleh beralih daripada menjadi nelayan kepada menjadi peniaga kedai runcit. Maknanya dia buka kedai runcit secara kecil-kecilan dekat kawasan dia. Jadi hasil daripada jualan kedai runcit dia tu alhamdulillah, sebab dia ni pemurah, dia akan sentiasa bantu orang. Jadi dia pun berjaya membina satu surau di Tapak Lama, membina surau yang baru. Alhamdulillah, syukur sangat daripada hasil jualan emas tu lah. Lepas tu dia juga berjaya, orang kata boleh menunaikan haji dengan hasil kedai runcit dia. Jadinya pencerita ni dia menyampaikan Haji Daud ni telah meninggal dunia semasa menunaikan haji. Dia pun sebenarnya meninggal di Mekah semasa menunaikan haji ni satu keinginan bagi kebanyakan orang yang pergi haji, sebab dia dikira tempat yang sangat suci. Jadi alhamdulillah, dan Al-Fatihah lah untuk arwah Haji Daud ni, walaupun itu bukan nama sebenar. Semoga Al-Fatihah kita sampai untuk Haji Daud ni. Dan untuk pengetahuan korang, cerita ni disampaikan oleh Haji Daud kepada anak dia, dan anak dia sampaikan kepada seseorang, dan seseorang ni lah sampai kepada subscriber ni. Dan kisah ni dikatakan kisah benar korang, macam tu.
apa yang kita boleh ambil daripada cerita ni korang untuk kali ni, akak nak bagi tahu, nak tunjukkan sifat pemurah Haji Daud ni telah orang kata melimpah ruahkan rezeki dia. Jadi kita boleh belajar daripada cerita ni untuk kita sentiasa orang kata share apa yang kita ada. Sebab apa korang, dalam rezeki kita mungkin ada rezeki untuk orang lain. Ibaratnya kalau kita ada, kita beri, kita akan dapat, insya-Allah. Jadi setakat ni sahaja cerita akak untuk kali ni, dan kita jumpa lagi untuk cerita yang seterusnya. Bye korang. Assalamualaikum.